Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar pasal topik 5, subjek sains yang bertajuk pengajaran dan pembelajaran sains untuk kanak-kanak berumur 3 hingga 4 tahun. Okey, dalam topik ni apa yang perlu kita tekankan, pembelajaran kanak-kanak dan potensi mereka untuk memahami subjek sains. Dia ada 4 kesemuanya. Pertama, kanak-kanak aktif dan bersosial dengan rasa ingin tahu semula jadi menjadikan mereka saintis yang ideal. Maknanya kita beri peluang kepada kanak-kanak tu untuk mencuba sendiri secara dalam berkumpulan untuk menyelesaikan satu task, kan? Sebab kanak-kanak ni, okey, yang poin kedua, kanak-kanak mempunyai daya tumpuan. Okey, dia sebab perasaan ingin tahu dia ada. So dia ada sifat egosentrik, kesedaran giliran, minat menerokai dan pembendaharaan kata yang berkembang ketika mengembangkan kemahiran motor kasar atau motor halus lah. Sorry, ada typo kat situ. Motor kasar untuk motor halus. So kanak-kanak ni dia ada perasaan ingin tahu kat situ, dia akan terdorong untuk mempelajari benda tu lah. So sebagai seorang guru kena faham yang one kids dia ada macam keinginan lah nak belajar. So kita kena bagi the best lah dalam pengajaran kita tu. Okay, so yang poin ketiga is kanak-kanak mempunyai soalan untuk ditanya, masalah untuk diselesaikan, perbualan untuk dikongsikan serta situasi sosial dan bermain digunakan dalam pembelajaran sains. Yes, sometimes kita akui yang sekarang ni nampak tak yang budak sekarang tak ada soalan lah, apalah semua, sebab dia orang lack of something lah. Something is banyak benda yang dia orang tertinggal selama during this COVID period kan. So the kids kekurangan, ketinggalan something lah. Okay, sebab tu yang macam awak tengok budak-budak sekarang ni dia interest untuk belajar tu semakin kurang, disebabkan condition sekarang lah. Okay, nombor 4 is main spontan digunakan kanak-kanak ketika mereka bertindak balas dengan persekitaran. Yes, how kanak-kanak tu react apa yang terjadi di sekeliling dia. Contoh student sekarang ni, student cybernetic kan dah bersemuka kan, diorang cuba datang, ada yang datang, ada yang online. Okey, yang datang sila jaga SOP kan, ada orang pun jaga SOP, pakai mask semua kan, scan semua, diorang follow SOP sebab diorang bertindak melalui apa yang berlaku di persekitaran. Okey, sasul petang Okey, persekitaran pembelajaran sangat penting sebab pengetahuan terdahulu kanak-kanak dan dalam pendidikan lah. Okey, pendidik ni tugas kita lah. Sebagai seorang pendidik, kanak-kanak perlu bantuan untuk membelajar sains lah. Kita kena beri bantuan. Sebagai seorang guru, kita kena tahu apa yang kita ajar, apa yang kita buat, dan kita bantu untuk kanak-kanak faham dan boleh buat. Kanak-kanak mudah faham mengapa mengapa sesuatu sesuai dengan keadaan dan mengapa sesuatu berfungsi dengan betul. Yes, kita kena terangkan sampai macam tu, apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa sesuai, apa tak sesuai, mengapa, kenapa, kan. So kita kena jawab persoalan kanak-kanak tu. Pendidik mengaitkan proses pembelajaran dengan apa yang berlaku di sekeliling kanak-kanak tu. Okey, dan kita perlukan two-way communication. Saya cakap, saya tanya, awak jawab, awak tanya, saya jawab. Itu two-way communication. Benda tu sangat bagus. Okey, pendidik perlu memerhati, mendengar, mendorong rasa ingin tahu, mengundang soalan dan membimbing kanak-kanak lah. Okey, so kita kena meningkatkan kanak-kanak punya perasaan ingin tahu dan perasaan nak tanya tu. Biar kanak-kanak tanya. Macam sekarang kan, kalau awak perasan dalam kelas kan, bila saya tanya ada soalan, faham, ada soalan tak ada. Selalu macam tu. Okay, bukan tak bagus, cuma sometimes you rugilah masa awak belajar, awak tak nak tanya. Okay, faktor seterusnya adalah persekitaran. Okay, persekitaran, kanak-kanak mesti mempunyai persekitaran yang selamat, dengar, selamat, menarik dan kaya dengan konteks dan inovatif.
Maknanya apa yang berlaku di sekeliling tu mesti related dengan subjek sains. Barulah kanak-kanak dia macam ingin tahu lebih. Okay, point nombor 2 is ruang gerakan bebas untuk ditekeruai. Dia macam dekat dalam kelas lah, make sure selamat, selesa. Okay, cukup barang yang kita nak bagi kat semua student kita tu, jangan ada yang terkurang. Okay, dan poin seterusnya, menyokong dan mengembangkan kemahiran kognitif dan merancang dan menyediakan ruang permainan. Ini yang kena sediakan ruang yang selamat, selesa macam saya cakap tadi tu. Pengetahuan yang terdahulu. Pengetahuan terdahulu ni pengetahuan yang sedia ada. Contohnya, macam awak tahu kan, macam kita lah, normal lah yang Islam tahu ambil wuduk kan, tapi ada yang kita tak buat. Contoh yang apa, macam itu deep sangat sekejap contoh naik train lah. Contoh naik train kan, tak semua orang pernah naik train. Ada yang pernah naik train tapi dulu masa dia kecil-kecil. Sekarang dah besar tak pernah naik train. Dia naik train balik. Itulah pengetahuan terdahulu. Kanak-kanak datang ke persekitaran belajar dan menyimpan pengalaman dan pengetahuan yang lalu. Kan awak ada pengalaman tak? Awak ada pernah buat ni? Awak pernah makan benda ni tak? Itu adalah pengalaman terdahulu yang dibawa semasa dalam kelas lah. Okay, yang ni yang senang dibagi nama zone proximal tu lah. Maknanya pengetahuan seseorang punya level pengetahuan seseorang. Okey, menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan semasa untuk merapatkan jurang maklumat yang sedia ada dan maklumat yang barulah. Semua yang tadi saya cakap tu. Okey, amalan pedagogi meningkatkan pemahaman sains kepada kanak-kanak umur 3 hingga 4 tahun. Okey, kat sini pendidik kanak-kanak beri fasiliti melalui pedagogi yang bijak dan hormat kemampuan kanak-kanak. Yes. Kalau kanak-kanak tu ada lemah something tu, kita jangan gelakkan, kita bantu dia untuk dia selesaikan tugas tu, sebab benda tu akan jadikan pengalaman. Sekiranya pengalaman yang buruk berlaku, dia akan simpan juga. Kalau pengalaman yang baik pun akan simpan juga. Sama ada diambil in term of positif or in term of negatif. Itu yang akan merisaukan lah. Okay, peluang membimbing dan memperluas apabila pendidik memerhatikan anak-anak bermain secara aktif dengan idea dan penjelasan mereka. Kan kita tolong kanak-kanak tu untuk selesaikan task tu, untuk dia feel happy, untuk dia selesaikan tugasan tu dengan jayanya. So kita sebagai guru, kita tengok anak murid kita one by one lah, tengok, perhatikan dia punya reaction.